Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya. Baik, berjumpa kita lagi untuk minggu ni PDPR subjek sains subjek sains. Okey, cikgu harap semua murid berada dalam keadaan yang sihat lah. Okey, moga kita dijauhi dari wabak COVID-19. Baik, cikgu harap setelah bercuti selama 2 minggu, kamu masih tidak lupa lagi pembelajaran yang lepas. Yang lepas kita belajar apa? Takbiat pemakanan, struktur kegigian dengan perubahan takbiat pemakanan. Baik, untuk minggu ni kita akan masuk unit baru iaitu tumbuhan. Baik, kita tengok dulu dia punya objektif pembelajaran. Baik, di mana kita akan belajar berkenaan dengan berkenaan dengan pembiakan tumbuhan. Kemudian kita akan lihat 5.1.1 di mana murid dapat memberikan contoh setiap pembiakan tumbuhan serta menakul tentang kepentingan pembiakan tumbuhan kepada hidupan lah. Kenapa pembiakan ni penting? Dan kamu boleh berikan bagaimana cara untuk membiakkan tumbuhan dan contoh-contoh tumbuhan. Mudah aja. Baik, kita tengok satu persatu mengapa kita perlu tanam semula pokok. Kenapa? Baik. Pokok ni dia banyak kepentingan. Kalau kita lihat pokok ni sebagai kawasan tadahan, pokok juga memberikan oksigen. Pokok macam kita manusia, kita sedut oksigen, bebaskan karbon dioksida. Tumbuhan sebaliknya. Tumbuhan dia sedut karbon dioksida, dia bebaskan oksigen. Faham Jadi selain daripada kawasan tadahan, tumbuhan juga membekalkan oksigen kepada hidupan. Awak kena faham untuk keseimbangan alam lah. Takkan kita sedut dia oksigen, mana datangnya oksigen tu? Oksigen tu datang daripada tumbuhan. Sebab itulah kawasan yang banyak tumbuhan kita rasa nyaman. Contoh di kampung, rasa sejuk, rasa nyaman, betul tak? Berbanding di bandar. Bandar banyak bangunan, tumbuhan kurang. Jadi kita akan rasa tak selesa dan rasa panas. Baik, itu sebab tu ni contohnya program penanaman semula pokok bakau. Dia tanam balik. Supaya tak pupus, supaya dapat dilihat oleh generasi akan datang. Banyak kepentingan tumbuhan ni. Nanti kita akan tengok. Baik, kita pergi kepada cara pembiakan tumbuhan. Okey, bagaimana nak biakkan tumbuhan ni? Ada 5 cara, ada 6 cara untuk membiakkan tumbuhan. Okey, yang pertamanya melalui biji benih. Ambil biji dia tu tanam. Yang kedua melalui anak pokok. Yang ketiga melalui batang bawah tanah. Yang keempat melalui spora. Yang kelima keratan batang. Dan yang keenam melalui keratan ataupun melalui daun. Daun pun boleh. Kita boleh gunakan daun untuk biakkan tumbuhan, tetapi hanya pada tumbuhan-tumbuhan tertentu sahaja. Ada 6 cara tumbuhan membiak. Okey. Baik, kita lihat satu persatu. Okey, melalui biji benih. Pokok yang berbuah, pokok yang ada buah membiak melalui biji benih. Macam-macam, durian Belanda, betik, pokok cili, pokok manggis, pokok rambutan, pokok durian. Semua buah-buah, semua pokok ni dia ada buah. Dan dalam buah tu ada biji benih. Awak tengok pokok yang ada buah bermakna dia dibiakkan melalui biji benih. Kebanyakannya. Baik. Melalui biji benih. Yang kedua, melalui anak pokok. Contoh pokok pisang dan pokok keladi. Juga pokok nenas. Awak tengok yang atas ni. Ini anak pokok dia punya mahkota ni. Kita tanam nenas. Ambil dia punya ni. Dia punya yang atas ni. Tanam cucuk dekat tanah. Ini anak dia.
Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baru. Macam nenas ni atas ni lah awak patahkan, awak cucuk. Macam keladi dia tumbuh tepi-tepi dia. Pisang pun dia tumbuh tepi-tepi pokok induk ni. Pokok ibu dia ni, tepi-tepi dia tu anak dia tu. Itu adalah anak pokok. Tapi nenas dia atas buah dia ni. Ni anak dia. Awak patahkan, awak cucuk je dekat tanah, dia akan tumbuh. Faham Ini melalui anak pokok. Yang ketiga, melalui batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Sebagai contoh, pokok bawang, ubi kentang, halia, kunyit, keledek. Semua pokok yang ada bahagian bawah dia macam ni, dia boleh menjadi pokok baru. Contoh bawang kan, awak ambil bawang kat rumah awak tu, awak cucuk je dalam tanah. Nanti dia akan tumbuh. Faham Ini keratan melalui batang bawah tanah. Umbisi dia lah isi dia yang ada dalam tanah tu. Baik, yang keempat, melalui spora. Spora ni adalah biji benih yang sangat halus, yang berbentuk debu yang ada pada pokok paku pakis dan cendawan. Kalau paku pakis, kalau awak tengok di bawah daun tu ada bintik-bintik hitam macam ni kan. Itu adalah spora. Kalau cendawan, dia bentuk debu, debu bawah payung ni. Itu adalah spora. Baik, yang seterusnya melalui keratan batang. Keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Contoh mudah, pokok ubi kayu, pokok bunga kertas dan pokok bunga raya. Awak ambil je dia punya batang dia tu, awak potong, awak cucuk je dekat tanah. Nanti dia akan tumbuh. Ambil je batang dia, cucuk. Tak perlu semai. Batang dia tu je awak ambil dan cucuk. Dan yang keenam, iaitu cara yang terakhir adalah melalui daun. Daun, ada pokok yang boleh membiak melalui daun induk. Contohnya pokok setawa. Kalau awak tengok pokok setawa ni, tepi-tepi daun ni ada anak dia. Nampak tak? Awak ambil daun ni, awak letak je atas tanah. Ataupun pokok lidah jin. Awak ambil pokok lidah jin ni, awak ambil selai, cucuk je dalam tanah. Juga pokok lidah buaya ni, aloe vera ni, awak sapu-sapu dekat awak punya muka bagi licin ni kan. Awak potong dia punya daun dia ni, awak cucuk je dekat tanah. Jadi ada berapa cara untuk tumbuhan membiak? Ada 6. Yang pertama melalui biji benih. Yang kedua melalui anak pokok. Yang ketiga batang bawah tanah. Yang keempat spora. Yang kelima keratan batang. Dan yang terakhir melalui daun. Baik, kepentingan tumbuhan ni kenapa? Kenapa tumbuhan perlu membiak? Seperti yang cikgu maklumkan sebelum ni, dia adalah sumber oksigen untuk hidupan. Haiwan, manusia perlukan oksigen untuk hidup. Jadi, pokok ni dia menghasilkan oksigen. Selain itu, tumbuhan juga sebagai tempat tinggal haiwan. Kemudian sebagai sumber kayu. Kemudian yang terakhir sebagai sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Awak makan kan sayur, buah semua awak makan kan? Haiwan pun makan sayur dan buah. Jadi dia adalah sumber makanan kepada hidupan di muka bumi ini. Baik, tugasan. Tugasan cikgu hanya dapat bagi kuis je sebab awak punya buku aktiviti masih ada pada cikgu. Cikgu akan fikirkan cara lah macam mana untuk pulang kepada awak nanti. Cikgu akan bincang dengan pentadbir sama ada boleh ke cikgu letak buku tu balik dekat pondok pengawal. Baik, cara dia mudah. Awak jawab kuis melalui pautan yang diberi di bawah. Nanti cikgu sertakan sekali lah, awak dah tonton video, cikgu sertakan link kuis ni. Kemudian hantar skor markah di dalam grup Telegram kelas lah. Ada 2 kuis awak jawab, awak bagi skor dia nanti. Ni
skor dia ni, link ni, pautan ni nanti cikgu akan bagi sekali dengan awak punya mesej Telegram lah. Awak tekan je switch. Tapi awak perlu tengok dulu tengok dulu video yang cikgu bagi ni. Fahamkan dulu baru awak boleh jawab kuis. Kuis pertama ni mudah lah. Yang kedua ni awak perlu buat, awak perlu tengok dia, awak perlu masukkan ikut kumpulan dia. Ada 4 atau 5 tumbuhan, membiak dengan cara apa. Yang ni dia lama sikit lah. Tapi dalam masa 2 jam sempat untuk awak buat Okey. Itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.